Kita sedia maklum selama ini politik kita dalam konteks demokrasi, mana-mana kerajaan yang memerintah adalah diambil mandatnya melalui proses demokrasi pilihan raya. Alasannya mudah, kerana apabila kita mendapat mandat secara demokrasi, maka dasar dan juga segala perundangan yang ditentukan oleh kerajaan itu akan lebih memberi kesejahteraan dan fokus kepada rakyat. It's as simple as that. With the mandate, you will have the mandate to lay down policies and at the end of the day, give the best to the rakyat. This is how democracy function. You nak bertarung macam Saudara Siva kata, yang berhormat kata, kita bertarung lah pilihan raya. Dan the mandate itself, mandate itu sendiri memberi kita keabsahan, ya, memberi kita satu keabsahan untuk memerintah, legitimacy for us by the will of the people, by the mandate of the people, through democratic process, to lay down the best for the rakyat. Tapi we were shocked pada pilihan raya yang lalu 2018. It is the first time in history that the Malaysian witnessed a long time opposition now become the government of the day. 2018. Saya nak mulakan sedikit ucapan saya ini. Saya menjangkakan by 11 kita boleh bersurai, ya. Tapi itu belum ada jaminan lagi lah. Kalau tajuknya panas, ya, mungkin. Tapi saya janjilah pukul 11 kita berhenti. Saya sendiri terpaksa balik ke Parit Bunta, ya, yang akan makan masa sejam lebih juga. Baik, saya nak mulakan dengan menggambarkan kepada rakan-rakan yang mendengar secara live dan juga secara fizikal, bahawa kita jadi terkejut, kita jadi dikejutkan dengan peristiwa yang kita namakan sebagai Februari 2020, atau lebih mudah kita kenali sebagai langkah syaratan, atau bagi setengah kita anggap langkah syaitan. Syaitan ni dia buat kerja jahat. Nah, itulah. Saya tak tahu kalau syaitan buat kerja baik, saya tak tahu. So, satu langkah yang telah mengubah cara yang selama ini diterima apabila berlaku pengkhianatan dari rakan sendiri, yang pada tahun 2018 kita sama-sama bentuk satu kesepakatan di bawah Pakatan Harapan. Sama-sama kita pusing seluruh negara. Sama-sama kita bawa hasrat untuk membuat perubahan. Dan saya bagi jaminan kepada saudara-saudara sekalian, perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang sangat baik kepada rakyat Malaysia. Iaitu kita menentang kerajaan yang lemah kerana tidak mampu untuk mempertahankan integriti. Dan kes 1MDB, kes tabung haji, kes Felda, itulah yang kita kempen tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Bahawa kalau anda mahu negara ini jadi lebih baik, anda mahu negara ini maju ke hadapan dan rakyat menikmati kemakmuran dan kekayaan negara ini, anda perlu membuat perubahan kerajaan dan perlu meletakkan pemimpin yang berintegriti untuk membentuk masa depan yang masa itu kita namakan sebagai Malaysia baru.
Dan kita telah pusing seluruh negara tanpa isu perkauman. Kita tak pergi nak pengaruh rakyat dengan isu perkauman. Never. Contohnya saya pergi ke orang Melayu, saya kata, ni orang Melayu, kita kena sokong Pakatan Harapan sebab orang Cina nak ambil alih negara ini. Atau saya pergi dekat orang Cina, saya kata, orang Cina kita sokong, bagus. Jadi kita bagi apa you nak semua. Kita pergi ke orang India, ya kita akan bela nasib orang India. Kita tidak pernah menggunakan sentimen dan isu perkauman untuk mendapat mandat. Never. Saya telah merasai sejak 2008 menjadi ahli parlimen. Kemudian YB Siva join 2013. Dan kita, orang Parit Bunta masih memberi kepercayaan lagi pada 2018. Seingat saya, sepanjang saya berbahas di parlimen, sama ada saya maupun masa itu Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, kami tidak pernah mengguna isu perkauman. Yang menjadi asas kepada kempen kita ialah isu integriti, isu rasuah, isu moral pemimpin-pemimpin, isu kelesuan untuk menjana negara ini dan memberi kebaikan kepada rakyat dari segi kemakmuran ekonomi kerana rasuah yang berleluasa. Kita bercakap tentang media yang bebas memberi pendapat dan kita bercakap tentang parliamentary reform. Kita bercakap tentang ekonomi yang memberikan keperluan itu yang berasaskan kepada ekonomi out of needs, tanpa mengira kaum, India, Cina, Melayu, selagi asasnya ialah menentang kemiskinan ataupun meningkatkan keadaan hidup rakyat. Kita tak kira Cina, India ataupun Melayu. Apa? Semua orang India susah ke? Ada orang India yang senang. Kita bela orang India yang susah. Apa? Semua orang Cina kaya ke? Tak, ada orang Cina yang susah. Apa? Semua orang Melayu susah ke? Ada orang Melayu yang senang. Jadi kita tidak pernah menggunakan sentimen perkauman sempit untuk menaikkan sentimen rakyat. Sebab itu, I can assure you, ladies and gentlemen, rakan-rakan yang mendengar, kita menaiki mandat rakyat dalam keadaan dan cara yang bersih, clean. Hasrat kemenangan itu adalah kerana rakyat nak tengok apa yang kita nak buat supaya melawan korupsi. Kita tahu kes 1MDB. Yalah, tak kisahlah hari ni orang nak panggil bosku, tepuk tangan. It may be that they want to see him in person, the guy who stole the money from your country. It doesn't mean they support him. You ingat senang kan nak dapat macam tu punya spesies? Can walk around freely. You think it's easy ke? It's not easy, you know. So when you take picture with someone, doesn't mean they like you. Maybe this is the remaining species that we have. Okay, so don't get worried over people yang panggil bosku, tepuk tangan. Saya tidak kira rakyat Malaysia terlalu naif dengan satu skandal yang cukup terang, jelas dan nyata yang sekarang pun sudah tersabit kesalahan dia. Okay. Itu baru salah satu, ada lagi, banyak lagi. Okay, we leave that. Yang saya nak cerita ialah, bila kita menang Pakatan Harapan, kita menang dengan bersih. Okay. Orang kata, habis kamu Pakatan Harapan menang 22 bulan, apa kamu buat? Saya jawab selalu begini. Berpuluh tahun kamu menyokong UMNO, Barisan Nasional, MCA, MIC. Berpuluh tahun mereka merosakkan negara. Mana dulu bagus, tapi bila dah main kuasa yang besar itu, dia jadi power corrupt. Jadi kami yang baru duduk 22 bulan, kamu tanya apa kami dah buat 22 bulan.
That's unfair. Dia perintah 40 tahun, 50 tahun, kami 22 bulan, you nak kata mana perubahan? You see? 22 bulan ini bagi sebuah kerajaan tak boleh buat apa, baru nak lay down polisi. Sebab itu saya tak boleh terima. Sama ada dari dalam sini menyatakan bahawa kononnya kamu sembang, kamu 22 bulan pun tak berjaya. Apa istilah berjaya kamu 22 bulan? Tapi yang confirm, kamu perintah berpuluh tahun, negara ini rosak. Itu confirm. Kami mai 22 bulan, you nak suruh kami repair everything. Saudara-saudara, we did not fail. We were wrong in the middle of the day. Kita tidak pernah gagal, tapi kita dirampas di tengah jalan. Baik. Tiba-tiba orang yang sama ketika jadi kerajaan, Barisan Nasional, lepas tu nama dia Perikatan Nasional, apa satu lagi, Muafakat Nasional, yang tak bermuafakat. Tiba-tiba orang yang sama ketika dia jadi kerajaan, guna isu perkauman, kita lawan ini isu, kita tak mau ikut isu ini, kita menang. Ketika mereka jadi pembangkang, mereka melawan kita. Waktu itu secara politik, mereka tetap menggunakan isu perkauman. Tuan-tuan, kalau macam inilah orangnya, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional, baik Muafakat Nasional, kalau inilah orangnya, masa jadi kerajaan guna isu perkauman, masa jadi pembangkang 22 bulan guna isu perkauman, lepas tu dia ambil balik dengan cara yang tidak sah, masih lagi guna isu perkauman. Tell me, orang ini kita nak harap apa dekat dia? Kita tak boleh harap kepada orang yang secara konsisten, baik masa kerajaan, baik masa pembangkang, baik jadi balik kerajaan yang tebuk atap ini, masih lagi menggunakan isu perkauman. They don't have any idea on how to run this country. They only use and exploit race and religion in order for them to hold into power.